Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Ashraf bin Sazali. Nombor metrik WPS 02014. InsyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan tentang tajuk Ikhtilaful Fuqaha fi Syurut Bai'us Salam. Baik, dalam mukadimah pada pembincangan saya pada hari ini, saya akan menerangkan tentang apa itu Bai'us Salam dan syarat-syarat dalam Bai'us Salam terhadap pandangan Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Baik, kita pergi kepada pengertian Bai'us Salam dari segi lughah, iaitu as-salaf, yang mana maksudnya adalah mendahulukan ataupun didahulukan. Kita pergi dari sudut istilah pula. Terdapat empat sudut dari segi istilah, iaitu dari pandangan mazhab Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Baik, kita pergi kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi bermaksud mengatakan akad yang mensabitkan pemilikan dari segi harga dengan lebih cepat, manakala dari segi pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mempunyai definisi yang sama ataupun makna yang sama pada sudut istilah, yang di mana sebagai satu akad ke atas satu perkara yang disifatkan dalam tanggungan serta bertangguh dengan harganya diterima di dalam majlis akad berkenaan. Manakala ulama Maliki pula mendefinisikan sebagai jualan yang didahulukan harga yang ditangguhkan barangan ke suatu tempoh. Baik, kita pergi kepada dalil masyru'nya pula, iaitu dari segi Al-Quran. Saya mengambil daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Namun saya juga mengambil dari sudut sunnah, iaitu maksudnya sesiapa yang menjual beli sesuatu secara salaf dan salam, hendaklah dia lakukan jual beli salam dengan sukatan yang termaklum dan timbangan yang termaklum bagi tempoh yang juga termaklum. Hadis riwayat Bukhari Al-Muslim. Baik, kita pergi kepada syarat-syarat Bai'us Salam. Menurut Imam Hanafi, dalam sudut syarat Rasul Mal, terdapat 6 jenis syarat dalam Rasul Mal. Yang pertama, kita perlu tahu jenisnya. Maksudnya bentuk wang itu adalah dari sudut dinar ataupun dirham. Yang kedua, jenisnya juga harus jelas. Bila terdapat satu negara, contoh kita pergi keluar negara, negara yang kita pergi, contoh kita ambil dari sudut Malaysia lah. Contoh, kalau orang luar datang ke Malaysia, seperti kita tahu, Malaysia ni menggunakan jenis wang ringgit Malaysia. Maka orang luar haruslah menukar duit mereka dalam ringgit Malaysia. Yang ketiga, sifatnya juga jelas. Maksudnya apa yang kita nak beli itu, barang-barang yang kita nak beli itu, kita nampak apa yang kita nak beli. Contohnya, kita nak beli kereta, kita nampak kereta tu, masa ketika itulah kita baru boleh menentukan sama ada kita nak beli atau tidak beli kereta tersebut. Keempat, kita kena tahu kadar dalam Rasul Mal. Maksudnya kebiasaannya di sini dalam Imam Hanafi, dia tidak menyokong ataupun dia tidak menyatakan dia bersetuju terhadap kontrak, dalam kontrak punya pembayaran ni, kerana terdapat kejahilan ataupun terdapat kepada orang-orang yang tidak beberapa meneliti dalam isu kontrak ni. Contohnya, ketika jual beli sedang dibicarakan dan terdapat kontrak yang kita perlu tanda tangani untuk kita persetujui kontrak tersebut, maka apa yang dibicarakan ketika dalam jual beli tersebut, ada beberapa syarat yang tidak dinyatakan semasa mereka membicarakannya, yang tapi ada di dalam kontrak yang kita tidak perasan. Itu menyebabkan kita terlepas pandang apa yang ada di dalam kontrak itu, dan menyebabkan kita tidak mempersetujui apa yang kita ingin membeli itu, tetapi kita sudah menandatangani. Sebab itulah Imam Hanafi tidak mempersetujui kontrak ni, sebab ramai lagi orang yang tidak mahir ataupun tidak fasih lagi tentang pembelian secara kontrak.
Yang kelima, kita boleh tengok dari sudut alat pembayaran. Maksudnya barang yang kita nak beli tu, kita perlu teliti barang tu sebelum kita nak belinya. Contoh kita nak beli kereta ataupun rumah, kita harus tengok bagus ke tak bagus kereta ni, ataupun kita berminat atau tak berminat, baru kita boleh membeli apa yang kita ingin beli. Yang keenam, kita juga tengok barang yang kita nak beli tu harus kita diserah terimakan secara tunai dalam majlis akad sebelum para pihak meninggalkan majlis. Maksudnya kita perlu membuat kata putus di dalam kontrak tersebut, ataupun pada hari itu juga kita perlu menyatakan kita ingin mempersetujui ataupun tidak mempersetujui pembelian kita itu. Kerana risau takut dilakukan pada hari yang lain ataupun kita menangguhkan perkara tersebut, menyebabkan kita tidak mempersetujui perkara tersebut dan menyebabkan akad itu terbatal. Okey, baik, kita pergi ke syarat yang kedua, iaitu syarat muslam fi, yang bermaksud syarat tentang barang yang ingin dijual beli. Kat sini Imam Hanafi menyatakan 11 syarat. Yang pertama, jenis barang yang kita pesan tu haruslah jelas. Maksudnya kat sini, contoh kita memesan, kita ingin membeli ikan, dan penjual tersebut haruslah menghantar ikan kepada kita. Maksudnya kalau kita kita memesan ikan, barang yang sampai kepada kita haruslah ikan juga. Bukannya contoh kita pesan buah, sampainya ikan. Kita pesan ikan, sampainya buah. Begitu. Yang kedua, jenis juga perlu jelas. Contohnya bagi barang-barang yang tidak boleh bercampur. Contohnya barang-barang yang halus, yang kecil seperti garam, gandum. Ketika bagi penjual yang menjual barang-barang tersebut, mereka haruslah teliti dalam mengasingkan barang-barang tersebut supaya tidak bercampur dengan satu sama lain. Kerana jika berlaku bercampur, ini akan menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, kerana di dalam timbangan tersebut kita menginginkan bahawa kita ingin membeli gula, tapi dalam gula tersebut terdapat separuhnya garam. Maka di sini haram hukumnya bila kita menjual beli secara bercampur bagi barang-barang yang tidak patut dicampurkan. Yang ketiga, sifatnya harus jelas. Contohnya barang yang kita nak beli tu, kita tahu bentuk kereta tu, tapi bila kita melihat bentuk kereta tu bukannya bentuk kereta tapi bentuk motor, maka kat situ sifatnya tak jelas. Jadi kita kontrak itu terbatal. Maksudnya kita nak beli kereta tapi yang dia bagi adalah motor contohnya. Jadi oleh itu kita menyebabkan akad itu terbatal lah. Okey, baik. Keempat, kita tengok dari sudut ukuran dia. Contoh kita ada barang yang kita dari sudut beli secara kita tengok jenis dia, dari rupa dia. Ada yang orang minat dan ada yang kita beli dari sudut timbangan dia. Contohnya kalau dari sudut bukan dari timbangan, jadi jenis dia, kita tengok kita nak beli kereta kan. So kita tengok kereta tu, kita tengok kereta ni ada tayar, ada cermin, ada pintu. Tapi dari sudut barang-barang yang timbangan pula, macam contoh ayam, ikan, sayur. Jadi barang-barang yang memerlukan timbangan ni bahaya, kerana dia jika timbangan tersebut, contohnya kalau dia buat barang-barang yang patut dibuat pertimbangan ni, dibuat dari sudut jenis. Contoh dia nak jual ayam seekor berapa, tak boleh. Dia kena jual ayam itu berat dia 8 kilo. Contoh 2 kilo harga dia macam ni, kalau 3 kilo harga dia macam ni. Kerana ni akan membuatkan akad tersebut menimbulkan perselisihan antara pihak. Contohnya dia melihat orang sebelah membeli ayam seekor, berat ayam tersebut 3 kilo, dan dia beli harga ayam tersebut 2 kilo. Tapi harga 2 kilo dan 3 kilo tu sama. Jadi kat situ tidak adil dari sudut timbangannya. Jadi sebab itulah barang-barang ada juga kita kena kira dari sudut timbangannya. Baik, yang kelima, di dalam objek akad tersebut tidak ada riba. Maksudnya tidak ada barang-barang, contoh kita jual gandum kan, gandum, garam dengan gula tadi. Kita ambil contoh kita nak gula 3 kilo contoh. Kita
Tetapi penjual tersebut ada sekilo saja gula, namun dari situ dia masukkan 2 kilo lagi sekilo gandum dan sekilo lagi garam. Di sini haram hukumnya kerana dia menyebabkan menipu dalam jual beli. Baik, yang keenam, barang yang dipesan tu haruslah dinyatakan. Maksudnya contoh kalau kita pesan kereta macam nombor 1 tadi, kalau kita nak beli kereta, kita dah pesan kereta, mestilah sampai tu kereta juga. Bukannya kita beli kereta, sampainya contoh kita nak beli kereta Myvi, tapi yang sampai kereta kancil. Kat sini hukumnya haram jika perkara tersebut berlaku. Baik, yang ketujuh, barang-barang salam ni, barang-barang jual beli ini perlulah diserahkan pada tempoh yang ditetapkan. Contohnya barang contoh kita beli pada hari Isnin dan sepatutnya barang itu sampai pada hari Jumaat. Maksudnya barang kita beli itu bukannya kita beli hari Isnin, kita nak hari Isnin juga. Maksudnya dari sudut kontrak ni, barang tersebut mengambil masa dan benda tersebut telah dipersetujui dalam kontrak. Yang ke-8, barang pesan tu haruslah ada di depan mata kita ataupun ada di tempat yang kita sedang bicarakan ataupun sedang kita membincangkan dalam kontrak tersebut. Contoh kita nak beli kereta, so kita nampak kereta tu ada depan mata kita. Jadi di sini menyebabkan kita yakin untuk membeli kereta tersebut kerana kita nampak barang yang kita ingin beli. Yang ke-9, selepas kita persetujui kontrak tersebut ataupun kita dah bersetuju dan menjalankan akad jual beli tersebut, maka tidak boleh antara dua tersebut, maksudnya di antara dua pihak, penjual dan beli, ingin menyatakan syarat-syarat lagi. Kerana kita dah persetujui apa yang kita nak beli, itu je yang patut kita dapat. Maksudnya tak ada lagi tambahan-tambahan syarat yang menyebabkan kita punya kontrak tersebut terbatal ataupun jual beli tersebut terbatal. Yang ke-10, kita menjelaskan menjelaskan tempat penyerahan barang. Ada beberapa barang yang kita tidak boleh menghantar secara terus. Contoh kita order sayur, akan ada orang-orang yang akan hantar ke rumah kita pada hari tersebut. Jadi ada juga barang-barang yang menyebabkan berat ataupun besar ataupun menyebabkan kita kena memerlukan penghantaran yang lama. Contoh kita membeli kereta, dia tak akan menghantar kereta tersebut ke rumah kita, tetapi kita yang perlu datang ke tempat tersebut dengan penjual menyatakan tempat untuk menyerahkan kereta tersebut. Yang ke-11, kita kena tahu barang yang kita beli itu mestilah sifat-sifat itu ditetapkan. Contohnya kita nak beli kereta warna putih, jadi yang perlu sampai itu mestilah kereta yang berbentuk warna putih. Tak boleh kita beli warna putih, barang yang sampai tu, kereta tu sampai warna hitam. Jadi kat sini hukum dia akan haram lah ataupun berdosa kerana tidak memenuhi kontrak yang dijanjikan. Setakat itu saja tentang syarat dalam Imam Hanafi. Baik, nama saya Muhammad Rizwan bin Zulkarnain. Nombor matrik saya 20BS02015. Baik, sekarang ini saya ingin menerangkan tentang pendapat Maliki terhadap syarat-syarat bai'us salam. Okey. Yang pertama adalah saman, iaitu harga. Harga itu perlu sampai pada waktu akad itu berlangsung. Sebenarnya ini bukan syarat sah akad kerana akad itu dibuat dengan ijab dan kabul. Tapi yang dimaksudkan adalah jika tidak diserahkan harga itu semasa akad berlangsung, akad itu akan dibatalkan setelah sahnya akad tersebut. Tetapi bagi Maliki tidak wajib dalam himpunan akad ni, melainkan dibenarkan bagi mereka untuk tunda 2 atau 3 hari sama ada dengan syarat atau tanpa syarat dalam akad. Baik, sekarang ni kita pergi ke musallim fihi, iaitu al-mabi', iaitu barang yang dijual. Baik, yang pertama adalah pendapat Maliki
tentang apa harga itu mestilah apa bukan harga, barang itu mestilah sesuai dengan harga dia. Maksudnya dengan ciri-ciri dia. Pendapat Maliki dia mengatakan bahawa tidak harus kalau jual beli salam ni dia harga dia berbeza dengan ciri-ciri ni. Tidak harus dengan ciri-ciri yang apa ni ciri-ciri barang tersebut. Contohnya macam apa mutiara dengan permata. Sebab mutiara dengan permata ni dia punya harga tu mestilah ikut dengan ukuran dia, berat dia. Sebab mutiara ni dia ada besar dan dia ada kecil. Macam juga dengan rumah kan, rumah ataupun tanah, mestilah dia tidak boleh menggunakan baik salam sebab apa harga dia berbeza-beza. Baik, seterusnya adalah apa tentang barang itu mestilah dinyatakan harga dia. Macam apa ni, apa dia macam kalau nak jual satu barang ni dia mestilah nyatakan harga dia ataupun apa bukan ataupun dengan apa ukuran dan berat dia mesti bagi tahu. Macam jual online kat Shopee ke apa kan, mesti dia kena ada harga, lepas tu ukuran dia berapa. Macam beli baju dia bagi tahu baju ni saiz XL berapa, saiz L berapa, macam tu lah. Ni. Baik, seterusnya kita pergi ke Syafi'i. Baik, yang pada As-Samanu iaitu harga, kita perlu mengetahui harga itu dari segi jenis barang apa yang atas harga tersebut, dari segi jenis dia, apa bahagian dia, kadar dia berapa kadar barang tersebut, dan apa keterangan tentang barang tersebut dalam akad. Bagi Syafi'i, setakat tahu harga barang dan ada saksi sudah cukup, dan diorang boleh beli je barang tersebut. Baik, seterusnya kita pergi ke Musallam fihi. Yang pertama adalah tentang barang itu perlulah ciri-ciri barang yang dijual itu perlulah sesuai dengan harga mengikut perbezaan ciri-ciri dia. Contoh apa mengikut Imam Syafi'i, contohnya adalah haiwan. Haiwan ni tidak diperbolehkan baik salam tak ke atas dia, sebab apa haiwan ni kalau dijual dia bahagian dia berbeza-beza dan apa bentuk dia tidak tertentu. Dan apa terdapat hadis juga, ada dalam hadis Nabi mengatakan bahawa Nabi melarang menjual haiwan secara hutang. Macam itulah. Baik, seterusnya adalah tentang yang kedua Musallam fihi, iaitu al-mabi, iaitu barang itu mestilah dalam keadaan yang elok dari segi ciri-ciri dia, mesti elok dari berlakunya akad sehingga waktu hantar sampai kat lokasi pembeli itu. Kerana menurut Syafi'i ditetapkan bahawa barang yang dijual itu mestilah aman daripada gangguan secara umum. Baik, seterusnya kita pergi ke pendapat Hanabilah, iaitu pendapat Imam Hanbali. Yang kita macam biasalah kita pergi ke As-Samad, iaitu harga. Macam biasa tentang harga itu perlu kita ketahui jenis barang itu dari segi ciri-ciri dia, jenis dia, bahagian mana, kadar dia berapa, dan penerangan terhadap barang tersebut dalam akad. Dan tidak sah jika kita tengok barang itu hanya dengan tengok dalam kotak saja. Macam kotak, kita tengok kotak je. Dalam plastik bag ke, kita tengok dalam plastik bag juga, walaupun barang ada dalam tu. Tidak sah sebab dia boleh mendatangkan penipuan. Contoh kalau barang tu kan dibagi gambar kotak kan, jadi kita tengok macam dalam tu ada barang kan, contoh lah.
Lepas tu bila sampai je bayar mahal. Lepas tu bila sampai barang dia tak ni, contoh nak beli 2, tengok-tengok dia bagi 1 saja. Jadi kat situ dia boleh dah mendatangkan penipuan. Baik, sekarang ini kita pergi ke Musallim Fihi, iaitu barang yang dijual. Tentang penangguhan. Barang ini ditangguhkan untuk menghantar. Kerana terdapat banyak perselisihan faham ulama tentang syarat ini. Dan pada pendapat Hambali, syarat ini sah, syarat salam ni sah jika kalau adanya penangguhan, dan tidak rasa kalau salam itu berlaku pada waktu penangguhan itu dijalankan. Kerana Nabi SAW berkata, sesiapa yang berhutang pada sesuatu, maka hutang itu perlulah diketahui sukatan dia, berat dia, dan juga tempoh masa yang dihutang itu. Nah, dalam hadis ni dia memberitahu memerintahkan kita supaya sebagai kesimpulan, seperti mana kita tahu, jual beli salam ini adalah jual beli yang tidak melihat barang tersebut, tidak terlihat barang tersebut, dan hukum sebenarnya adalah tidak sah. Tetapi jual beli salam ini dikecualikan disebabkan manusia diperlukan konsep kaedah jual beli ini, dan terdapat juga syarat-syarat yang diperlukan semasa jual beli ini sedang berlangsung. Proses jual beli salam ini sedang berlangsung. Antaranya adalah harga dan barang yang dijual. Jadi setakat itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.